Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Jumaat 12 Mei 2023. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Sidang Kemuncak ASEAN kali ke-42 melabuhkan tirainya dengan negara-negara anggota bersetuju untuk terus memperkukuh dan meningkatkan lagi kerjasama serantau. Pelbagai topik hangat dibincangkan, terutamanya berkaitan isu keselamatan dan keamanan serantau melibatkan konflik di Myanmar selain isu integrasi ekonomi negara anggota ASEAN. Dari Labuan Bajo, Indonesia, wartawan Muhammad Ashraf Ishak melaporkan. Ramai 8 ketua kerajaan dari 10 negara ASEAN hadir pada sidang kemuncak ini selain pemimpin Timor Leste yang hadir buat kali pertama sebagai negara pemerhati. Fokus sidang tertumpu dalam soal pemerkasaan ekonomi negara-negara anggota, menerusi pembangunan komuniti ASEAN secara menyeluruh di samping penekanan pelaksanaan konsensus 5 perkara dalam berhadapan isu Myanmar. Delegasi Malaysia yang diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut membuat penampilan sulung di pentas ASEAN turut menekankan keperluan mengukuhkan geopolitik dan geoekonomi ASEAN sebagai hala tuju untuk terus maju ke depan. Sidang ASEAN yang dimusikan oleh Presiden Jokowi Indonesia kali ini bermakna kerana beliau memulakan dengan memberikan suatu menyinggung keadaan ASEAN yang dirasa agak lemah mengikut persepsi setengah kalangan. Tetapi berbeza daripada anggapan awal, sidang ini telah menjurus kepada beberapa isu pokok, memperkukuh hubungan, meningkatkan kerjasama, kemudian mengangkat semula keupayaan. Pentas ASEAN ini juga turut dimanfaatkan Datuk Seri Anwar untuk mengulangi gesaan penubuhan Dana Kewangan Asia AMF yang dicadangkan beliau sebelum ini. ASEAN juga ujarnya perlu menunjukkan keyakinan dan kesediaan yang tinggi untuk menerapkan visi komuniti ASEAN pasca 2025 yang juga selaras dengan inisiatif Malaysia Madani. Kita bincang soal disebut ASEAN Outlook on Indo-Pacific, kerana ada kebimbangan. ASEAN kembali atau rantau ini kembali menjadi medan pertarungan seperti mana pernah berlaku di zaman Cold War dulu. Jadi ASEAN nampak meneguhkan pendirian untuk pertahankan kedudukannya sebagai zon bebas dan mengelak dari terlibat dalam pertarungan 2 atau 3 kuasa besar. Jadual padat sepanjang persidangan turut dimanfaat sebaiknya oleh Datuk Seri Anwar dan ketua negara-negara ASEAN yang lain untuk bertukar pandangan dan berbincang lebih banyak kerjasama baru yang dapat memanfaatkan negara terlibat. Dengan tema ASEAN Matter, Epicenter of Growth, sidang kemuncak ASEAN ke-40 ini bukan sahaja menjadi medan untuk pemimpin negara ASEAN bertukar-tukar pandangan dan berjumpa, malah lebih besar daripada itu, ia menjadi simbol dan bukti bahawa negara anggota ASEAN masih kekal utuh dalam satu kesatuan walaupun dihambat pelbagai isu dan kekangan. Muhammad Ashraf Ishak, Labuan Bajo, Indonesia, RTM. Malaysia dan Indonesia akan bertemu pemimpin negara anggota Kesatuan Eropah EU hujung bulan ini dalam usaha memastikan ekspor kelapa sawit ke Eropah tidak terjejas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komuniti berkata, pertemuan itu bagi memastikan produk kelapa sawit yang diekspor ke EU tidak disekat apabila peraturan bebas penerbangan hutan Kesatuan Eropah EUDR dilaksana. InsyaAllah misi ke Brussels untuk berjumpa dengan kepimpinan di peringkat EU dengan pelbagai lapisan kepimpinan mereka termasuk pihak industri untuk kita melakukan engagement dengan mereka untuk mendapat penjelasan sebenarnya dengan pengenalan EUDR itu ianya tidak akan menjejaskan terutamanya pekebun kecil. Kedua, tidak akan ada tindakan sembrono di mana bila produk kita sampai di sana ianya akan disekat dan sebagainya. Dan untuk itu kita nak adakan jalinan supaya hubungan antara kita ini memahami antara satu sama lain. Sebab di Malaysia kita juga memberi komitmen bahawa pematuhan kepada alam sekitar, pematuhan kepada segala standard antarabangsa termasuk forced labour dan sebagainya akan kita laksanakan.
Kertas cadangan pelaksanaan semula projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura yang membabitkan pelaburan swasta sedang diteliti. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata perkara itu antara dibincang bersama Menteri Pengangkutan Singapura S. Iswaran. Memang ada beberapa syarikat swasta dari Malaysia yang ada minat untuk melaksanakan projek ini. Namun begitu, kita perlu meneliti model pelaksanaan, model pembiayaan dan sebagainya. Tambah beliau, Malaysia mengambil pendirian untuk menyambung semula projek HSR dengan Singapura yang telah ditamatkan pada 2021. Lebih 300 juta ringgit diperuntuk untuk pembangunan dan naik taraf infrastruktur di seluruh negara menerusi program Sentuhan Kasih Jelajah Malaysia Madani. Daripada jumlah tersebut, lebih 10 juta ringgit disalurkan kepada Kerajaan Johor bagi menyelesaikan beberapa isu berkait kemudahan awam. KPKT sediakan sentuhan kasih sayang melebihi 300 juta ringgit untuk rakyat yang dikasihi. Untuk berita baik untuk Johor Bahru, pada hari Isnin saya telah diperkenan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Okay. Selepas itu saya akan mengumumkan beberapa pengumuman peruntukan sebagai sentuhan kasih sayang Kerajaan Persekutuan kepada warga Johor untuk menyelesaikan masalah penurapan jalan, naik taraf medan serela, pembersihan tandas awam, pembinaan taman rekreasi. Saya janji peruntukannya lebih 10 juta ringgit. Beliau ditemui pada Majlis Jalinan Muhibah KPKT sempena Aidilfitri. Sedia beri penjelasan berhubung laporan salah laku kaki tangan agensi Kementerian Pengangkutan MOT. Demikian reaksi Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki susulan dakwaan bahawa kementerian tersebut antara yang terlibat dalam laporan beberapa agensi kerajaan mengabaikan lebih 500 laporan salah laku kaki tangannya. Tan Sri Azam berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke dalam masa terdekat bagi memberikan penjelasan mengenai laporan tersebut. Laporan ini adalah laporan berhubung dengan cadangan SPRM berhubung dengan salah laku pegawai kerajaan sesuatu jabatan atau kementerian. So yang saya keluarkan tu 500 lebih statistik tu ialah over the years bila laporan tu tidak diambil tindakan dengan serius oleh kebanyakan jabatan. Yang itu saya timbulkan. Jadi MOT salah satu daripada yang terlibat. Jadi saya bersedialah untuk berjumpa dengan menteri berkenaan untuk menjelaskan isu berkenaan. Tambah beliau, pengawaian yang didedahkannya baru-baru ini adalah berkenaan tindakan serius terhadap salah laku dalam kalangan kaki tangan awam. Sebahagiannya yang dikemukakan 12 tahun lalu masih belum diambil tindakan oleh ketua jabatan. Salah laku turut membabitkan pembabitan Polis Raja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Malaysia komited mengenal pasti bidang kerjasama untuk diteroka dalam pembentukan ekosistem vaksin negara. Ia bagi mencapai aspirasi sebagai negara pengeluar vaksin Malaysia menjelang tahun 2030. Usaha tersebut bakal direalisasikan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dengan meneroka potensi projek pembangunan ekosistem vaksin tempatan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang berkata, Malaysia bakal mengembangkan kerjasama antarabangsa dan mengenal pasti bidang yang berpotensi untuk diperkukuh, dipromosi dan dibangunkan dalam kerjasama strategik berasaskan manfaat bersama. Pembangunan vaksin tidak hanya untuk COVID-19 namun merangkumi vaksin untuk pelbagai penyakit berbahaya. Semua kita patutnya berasaskan pengetahuan sains dan sains itu sangat-sangat penting supaya kita tidak senang diperdayalah oleh pihak-pihak yang lain. So apapun saya tidak kata ini mesti betul atau tidak betul, tetapi kita melihat pada bukti-bukti sains. So maka pengetahuan saintifik itu amat pentinglah untuk semua orang. Ayuh,
Saksikan Selamat Pagi Malaysia khas secara langsung dari Dataran Pahlawan Melaka pada Ahad 14 Mei 2023 bersempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2023. Bermula 8 pagi semestinya di saluran TV1 Berita RTM dan RTM Click. Seorang lelaki tempatan ditahan kerana disyaki menyeleweng diesel di stesen minyak di Jalan Pegawai, Alustar. Suspek yang berusia 32 tahun itu ditahan ketika sedang mengisi minyak ke dalam van. Jelas Pengarah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kedah, Effendi Rajini Khan, hasil soal siasat mendapati lelaki berkenaan tidak mempunyai sebarang kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan. Kira-kira 650 liter diesel bernilai hampir RM1,400 dirampas. Jumlah sitaan termasuk kenderaan dianggar lebih RM6,000. Institusi pendidikan di seluruh negara perlu bersiap sedia menepani pelbagai cabaran dunia terutama dalam soal keselamatan negara. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin berkata pihak universiti perlu memikirkan usaha yang jitu terutama dalam pengurusan keselamatan demi melahirkan pelajar dengan modal insan yang tinggi dan berintegriti. Maka di sinilah peranan yang boleh dimainkan oleh universiti. Saya telah minta supaya universiti memikirkan satu perancangan jangka panjang bagaimana kita nak mengemudikan universiti ini, bagaimana kita kena mulakan satu perjalanan yang mana universiti ini boleh benar-benar dibesarkan dan mempunyai hala tuju yang betul-betul mendominasi soal-soal keselamatan negara, membantu negara dari aspek keselamatan. Beliau ditemui dalam sesi kunjungan lawatan kerja di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pusat reintegrasi di bawah seliaan Jabatan Penjara Malaysia diwujudkan bertujuan mendekatkan diri penghuni penjara bersama masyarakat. Mereka turut didedahkan dengan dunia pekerjaan dan pelbagai kursus kemahiran sebagai persediaan sebelum mereka dibebaskan. Keluar ada pekerjaan, dia dah ada wang saku, dia dah ada gaji. Jadi dia tak balik pada rakan-rakan yang lama. Dan masyarakat dah mulai yakin lah. Kalau dulu dia bebas dari penjara, keluarga pun tak nak terima. Hari ni keluarga dah rasa yakin. Sebab tu saya buat program ni untuk lihat dia bersama dengan keluarga. Keluarga dah mulai yakin bahawa mereka ni dah banyak berubah. Penilaian dilakukan terhadap banduan yang mempunyai baki hukuman penjara bawah 3 tahun sebelum layak ditempatkan di pusat ini. Pertandingan Inovasi, Reka Bentuk dan Artikulasi Antarabangsa iIDEA 2023 anjuran UiTM Perlis mendapat sambutan menggalakkan. Lebih 200 produk inovasi diketengahkan ahli akademik dan bukan akademik, penyelidik, pelajar institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara serta sekolah menengah seluruh negara. iIDEA 2023 diharap dapat mengetengahkan idea inovasi peserta dan berupaya menyemarakkan budaya pendidikan dan inovasi dalam kalangan warga UiTM Perlis, masyarakat setempat dan antarabangsa. Menurut Rektor UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Syukur Sani Muhammad Fauzi, program peringkat antarabangsa ini dibahagikan kepada 17 acara daripada 3 kategori utama iaitu kategori inovasi, persidangan antarabangsa dan pertandingan serta pameran. UiTM Perlis turut menjalinkan kerjasama strategik dengan institusi luar negara seperti Hatya University, Thailand dan Universitas Islam Riau. TDM Berhad, anak syarikat negeri Terengganu mengambil langkah berpindah ke bangunan wisma hak milik syarikat itu sepenuhnya selepas sekian lama menyewa lot bangunan. Pejabat baru tersebut terletak berhampiran jalan utama sekaligus memberi akses mudah kepada orang ramai. Perkhidmatan yang tu agak besar, saya boleh sebutnya lah. Berbanding kita buat renovation di sini, kita akan kata payback period tu lebih kurang 3-4 tahun kita dah balik modal lah. Apa yang kita belanja di berbanding kita bayar sewa dan kita buat di sini. Syarikat milik kerajaan negeri ditubuhkan sejak 1965 itu tersenarai di pasaran utama Bursa Malaysia dengan perniagaan teras dalam pelalangan kelapa sawit serta penjagaan kesihatan.
500 orang menghadiri majlis bacaan Yasin dan Tahlil sempena 50 tahun pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Majlis berlangsung di Masjid Negeri Pulau Pinang semalam. Ketua Pengarah Arkib Negara, Datuk Jaafar Sidi Abdul Rahman memaklumkan program bertujuan memperingati peranan dan sumbangan Allahyarham yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan negara, terutamanya dalam bidang perfilman. Majlis tersebut juga merupakan salah satu pengisian kepada program tribut 50 tahun pemergian Tan Sri P. Ramlee tahun ini. Saudara, Aidilfitri tahun ini amat istimewa buat 133 klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Sungai Besi, Kuala Lumpur. Susulan mereka diberi peluang meluangkan masa dengan ahli keluarga masing-masing. Kita akan buat sedikit kelainan supaya kita nak klien-klien ini dia masih dapat merasai orang kata kemeriahan hari raya itu apabila disambut bersama dengan keluarga. Dan kenapa kita tekankan keluarga? Kita pun tahu kan keluarga ni adalah apa orang kata sistem sokongan yang paling kuat dan paling hampir untuk klien. Walaupun sayu di hati sebab tak dapat beraya di luar, tapi ia terubat bila family datang dan bersamalah. Jadi walaupun seketika, tapi ia menjadi satu kenangan yang baiklah untuk saya. Ibu-ibu, ayah-ayah, isteri, saudara mara sekiranya dapat tahu yang anak-anak kita seorang penagih, jangan rasa malu, jangan rasa segan untuk menyelamatkan mereka, pulihkan mereka. Kalau tak ada tempat yang kita dapat yang baik, di sinilah tempatnya, di Puspen ini. Jujur saya kata baiklah sebab kalau nak tahu berkenaan dengan mereka yang ada dalam ni, berkenaan dengan adik saya, kalau dekat luar memang kita orang tak ada masa untuk bersama dengan dia sebab dia asyik tak ada. Jadi bila ada program yang macam gini, at least saya harap bila dia keluar nanti, ini adalah satu pembulaan yang baik untuk dia teruskan dekat luar. Semasa saya duduk luar, saya tak pernah dapat nikmat berhari raya macam gini, suasana bersama dengan orang tersayang, terutamanya family saya. Kerana apa? Saya tak nafikan saya punya pergerakan, perancangan dekat luar. Saya lebihkan banyakkan habis masakan dengan dadaf, dengan kawan-kawan dan aktiviti yang tak bermora. So untuk saya melibatkan diri saya dengan pergaulan sesama saudara memang amat jauh dan suka sekali. Pagi diteruskan dengan perkembangan luar negara. 6 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun terbunuh di Gaza. Jet pejuang rejim Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di seluruh Gaza, termasuk di Rafah, Khan Yunis dan Beit Lahia. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh, menjadikan angka kematian 21 orang sejak Israel mula melakukan serangan pada Selasa. Jumlah berkenaan termasuk 3 tentera kanan dan 5 kanak-kanak. Manakala menurut laporan Middle East Eye, sekurang-kurangnya 64 yang lain tercedera. Sementara itu, Palestin bertindak balas dengan melepaskan puluhan roket ke arah Israel, menyasarkan bandar-bandar besar termasuk Tel Aviv. Bagaimanapun, tiada laporan membabitkan kematian di Israel setakat ini. Susulan protes yang semakin meningkat di seluruh Pakistan ekoran penahanan bekas Perdana Menteri Imran Khan, ramai penunjuk perasaan terkorban. Sekurang-kurangnya 5 terbunuh manakala 27 yang lain cedera dalam pertempuran di Bandar Peshawar. Pihak berkuasa telekomunikasi Pakistan turut mengantung perkhidmatan internet di seluruh negara atas arahan Kementerian Dalam Negeri. Pada Rabu, Mahkamah membenarkan Biro Accountability Nasional Agensi Anti Rasuah menahan Imran selama 8 hari, manakala di mahkamah lain beliau didakwa menjual hadiah negara secara tidak sah semasa menjadi Perdana Menteri antara 2018 dan 2022. Pihak berkuasa terus meningkatkan langkah keselamatan di seluruh negara berikutan protes yang semakin meluas. Ketegangan berterusan ini dilihat bakal menambahkan lagi masalah ekonomi Pakistan. Rupiah jatuh 1.3% kepada rekod terendah 288.5 berbanding dolar Amerika pada Rabu.
Jerman bersetuju meneluskan langkah migrasi yang lebih ketat untuk menangani isu lambakan permohonan penghijrahan ketika ini. Dalam tempoh 4 bulan pertama 2023, kira-kira 101,981 permohonan suaka telah difailkan di Jerman, iaitu meningkatan sebanyak 78% daripada tempoh yang sama pada 2022. Hampir 218,000 permohonan difailkan di Jerman tahun lepas, dengan jumlah pendatang baru terbesar berasal dari Syria dan Afghanistan, diikuti Turki dan Iraq. Di samping itu, lebih daripada 1 juta orang tiba dari Ukraine berikutan pencerobohan Rusia ke atas negara itu. Jerman juga komited untuk memberikan tambahan 1 bilion euro kepada negeri-negeri dengan kumpulan kerja untuk meneliti penyelesaian jangka panjang. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berharap lebih ramai kaum wanita terlibat dalam pasukan simpanan tentera Republik itu, sekaligus dapat menjadikan mereka barisan hadapan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Beliau menyatakan perkara tersebut selepas melawat kem latihan pasukan simpanan di Taiwan, dengan kumpulan pertama pasukan simpanan wanita dibenarkan menghadiri latihan secara sukarela buat kali pertama. 我也要请国防部借这一次女性士官兵参训的经验，检讨和调整相关的配套措施。我期待未来有更多的女性士官兵一起加入训练。台湾身处全球民主防线的最前沿，我们要团结一致，让世界看到不分性别守护国家的决心。 Perkembangan sukan, Malaysia berada di landasan tepat untuk meraih 40 pingat emas di Sukan SEA Kemboja 2023. Keyakinan itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang berpuas hati dengan prestasi atlet muda menghadiahkan kilauan pingat emas buat negara. Meskipun ada sukan yang menjadi sasaran pingat tidak menepati ramalan, namun Hannah gembira prestasi luar jangka beberapa sukan dengan menghadiahkan emas melebihi sasaran. Setakat ini kita lihat silat sangat cemerlang, karate, wushu, golf dan olahraga semualah. Sebenarnya banyak sukan, jadi kita pun tumpang gembira dengan atlet-atlet muda kita kerana semua banyak kali pertama mereka ke SEA Games. Okey. Beliau menyifatkan sukan sebagai bidang yang kompetitif dan ada kalanya perlu berdepan kekalahan. Hannah ditemui pada bengkel serantau YSEALI Game Changers di ibu negara. Perkembangan Sukan Para ASEAN APG Kemboja 2023, Ketua Konjian CDM Negara Nur Syahida Madsah meminta Persatuan Sukan terlibat dengan tamasya berkenaan untuk mengemukakan sasaran pingat yang realistik buat atlet bertanding. Menurut beliau, sasaran pingat yang ditetapkan perlulah seiring dengan prestasi semasa atlet. Ini dengan mengambil kira hampir 50% atlet bakal membuat penampilan pertama dalam tamasya berkenaan. Agak challenge jugalah sebenarnya sebab masa solo sasaran 16 tapi kita dapat yang sebenarnya banyak. Right? So kali ni rasanya nanti masa bengkel penetapan sasaran, kita minta semua tim coaches kita akan letak sasaran yang lebih realistik supaya tak nampaklah macam kita target low tapi hit lebih.
Jelasnya, mesyuarat khas penetapan sasaran pingat akan diadakan minggu hadapan. Beliau berkata demikian semasa membuat lawatan latihan atlet di Pusat Kecemerlangan Paralimpik Kampung Pandan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Persatuan Bola Sepak Qatar QFA menandatangani MOU bagi mempergiat kerjasama bola sepak dan mengeratkan hubungan dua negara. Kerjasama meliputi 6 bidang iaitu pendidikan kejurulatihan, pembangunan pengadil, bola sepak wanita dan perlawanan persahabatan. Selain kem untuk pasukan kebangsaan belia, struktur dan operasi perlawanan belia serta pembangunan futsal, MOU berkenaan ditandatangani antara Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin dan Presiden QFA Sheikh Hamad Khalifa Ahmed Al-Thani di pejabatnya di Al-Bida Tower, Doha. MOU selama setahun itu bakal diperbaharui secara automatik setiap tahun dengan tempoh perjanjian tidak lebih 5 tahun. Sebagai permulaan, skuad bawah 17 tahun negara telah menjalani kem latihan di Akademi Aspire Qatar dan 6 perlawanan persahabatan baru-baru ini sebagai persediaan untuk mengharungi aksi Piala Asia bawah 17 tahun 2023 yang berlangsung di Thailand bulan depan. Baik, ini pula perkembangan kejuaraan golf PGA. Bintang Amerika Syarikat Tiger Woods sah tidak akan beraksi minggu depan selepas gagal pulih sepenuhnya daripada pembedahan buku lali. Pemain berusia 47 tahun itu menarik diri daripada kejohanan Masters bulan lalu susulan kecederaan dialami. Beliau terpaksa menghadkan penampilan dalam kejohanan utama selepas mengalami kemalangan kereta pada 2021. Kemalangan itu menyebabkan beliau terpaksa menjalani beberapa pembedahan termasuk pada bahagian kaki, lutut dan tulang belakang. Kejohanan PGA bakal berlangsung 18 hingga 21 Mei di Rochester, New York. Woods mengungguli kejohanan itu sebanyak 4 kali dengan kali terakhir memenanginya pada 2007. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Jangan lupa beramai-ramai ke Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di perkarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, Kelantan hari ini. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.